apa yang suka kaji adat orang dan menurut ke tabiat budaya berlainan. Itu antara sebab kenapa bermusafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini sepatutnya rombongan kami bertolak atau meninggalkan tempat ini di Guangzhou. Boleh tengok dah cerah kerana sini lebih utara dan dia matahari lebih naik ke hemisfer utara, membuktikan bumi ini bulatnya, bukan leper. Jadi petang ini sepatut check out dan malam ini sepatut berterbangan balik ke Kuala Lumpur rancangan asal. Tapi kerana ada rancangan, ada tempahan tiket ke Hong Kong, Kowloon, dari sini mengambil dekat kurang dari sejam. Dan ada kawan menempah juga bagi Apek 2 malam di Pulau Hong Kong, Kowloon. Jadi Apek akan berada di sini sehingga 21 hari bulan, iaitu hari Sabtu. Dan dari sana tengok, Apek memang ada harapan nak menjelajah lagi, iaitu kalau boleh masuk balik mainland China, tanah besar China, kerana visa Apek ni 2 kali masuk. Daripada sini ke Hong Kong tidak dikira masuk, dikira sudah masuk. Tapi dari Hong Kong balik ke tanah besar China dikira masuk. Boleh ya. Jadi Apek harap ikut tuan rumah saya di Hong Kong itu balik ke Beijing. Tapi saya tak tahu. Lama kita tak berbicara apa sebenarnya dia buat. Ia mengenai satu konsep negara-negara Islam. Jadi saya boleh bantu dari segi pembuatan sistem. Kalau khidmat saya diperlukan, memang saya nak gunakan itu sebagai alat untuk saya berjelajah lagi. Kali ini saya nak habiskan atau secukup masa atau sisa hidup saya untuk belajar menguasai bahasa Cina. Kerana Apek ni murtad bahasa Cina. Tahu mungkin 40% bahasa Mandarin, 60% bahasa Cantonese, Hokkien. Tapi sebagai seorang Cina, tak patutlah tidak boleh berbahasa Mandarin. Jadi kalau dapat kerja balik Beijing sebagai penyapu sampah di Tiananmen Square mencukup. Kerana hari-hari, macam Jack Ma dulu, dia hari-hari belajar bahasa Inggeris dengan bercampur dengan pelancong, pelawat untuk belajar bahasa Inggeris. Tengok semangat orang ya. Jadi kita ini, Waalaikumsalam, Mak Tamia, apa khabar? Jadi kita ini, hidup ini bila tahu dah sementara, jadi sikap kita ialah hidup seberapa maksimal yang boleh, yang dibenarkan syariat Allah dan sunnatullah. Jadi itu jadi hasrat Apek daripada kecil dulu. Tak minat, tak puas hati hidup sebagai seorang yang biasa, atau sama, biasa tu biasa, sama dengan orang lain. Ya, Waalaikumsalam, saudara Muhammad Fiza, dari mana ini? Selamat datang ke saluran Apek dari Guangzhou, China. Petang ini akan pukul 1 akan beredar ke Pulau Hong Kong. Apek tak suka hidup macam orang lain. Ya. Orang lain, dia lahir, dia tak soal, diterima saja kelahiran dia, jantina dia, budaya dia, adat hidup dia, kepercayaan nenek moyang dia, atau agama yang diajar, disaji kepada dia dari guru dia. Tak bertanya, tak bertafakur, tak merenung, mencari kebenaran. Dan ini yang keseronokan Apek. Bila merenung, akan dapati sesuatu tidak semestinya sama dengan apa yang diberikan kepada kita selama ini atau sejak lahir. Ada satu yang lainan. Bila jumpa yang lainan tu, kita seronok. Apek seronok. Kerana terjumpa sesuatu. Jumpa, teroka, discovery.
Dan adat manusia ini menarik kerana saya nak tengok orang Cina macam mana, orang India macam mana. Kita kalau India lah, maaf, bukan nak cakap apalah, kita boleh kena bau minyak kelapa. Tapi kita bila dah lama-lama tak terbau lah. Macam orang kata awak duduk dekat dengan orang ambil tong sampah, dia bau sampah kan. Tapi orang yang kerja itu tak terbau lah pasal dia dah biasa sangat ke sana. Jack Ma kaki lawan ini kenyataan politik. Macam mana awak tahu? Apek boleh jumpa dengan dia. Kita ni banyak disajikan media asing. Saya nak beritahu ni dengan terus terang. Saya bila berjalan Rusia, Venezuela, Amerika Syarikat, Afrika, India, Indonesia, Indochina, China sendiri. Banyak kali kita terkejut. Jejak kaki aja terkejut kerana lain khabar, lain rupa. Indah rupa dari khabar. Bukan indah khabar dari rupa. Indah rupa dari khabar. Khabar kata teruk negara China ni pencemaran. Shanghai dahsyat. Nak tenggelam dalam karbon dioksida. Dua fakta. Pertama, karbon dioksida diperlukan atau karbon monoksida diperlukan oleh tanaman, diperlukan oleh tanah untuk baja. Kedua, tidak. Mereka semua elektrik. Kereta bawah sana 99% elektrik. Lori pun elektrik. Ada yang berbising, kita tahu. Tapi sunyi betul. Ya. Dan ini apa perhati dah 5 tahun lepas. Dekat 6 tahun lepas. Bila jejak kaki saja. Dah sedar kena tipu sekali lagi oleh media barat. Dia kata Uyghur orang diseksa, orang Islam diseksa. Bila immigration tahu saya orang Islam, dia soal siasat saya berapa minit saja. Itu pun kerana mulut saya Cina kan. Dia cakap, ni orang Islam, sepatutnya orang Melayu tapi boleh cakap Cina. Dia kata tunggu sebentar. Tapi layan dengan baik. Saya ditahan sekejap untuk ujian COVID. Ujian PCR ke apa. Ini layan dengan baik. Ya, tapi orang kita cukup dramatik, cukup nak ini adat kita lah. Ya. Jadi saya jumpa orang, saya nak tahu adat dia. Cara dia berfikir, cara dia bercakap, dia silu ke, malu ke. Terutama kita tak perlu cakap bahasa Cina. Saya tak percaya nak bercakap bahasa asing. Sampai di sana saya akan kata, excuse me, can you speak English? Atau kita cakap ni hui chang Ingwen mah. Atau dalam Perancis kita kata, excusez-moi, vous parlez français, bonjour monsieur. Vous parlez Anglais? Do you speak English? Kerana sebagai sopan kita belajar. Macam saya ajar orang asing datang sini, datang Malaysia. Apa khabar? Terima kasih. Itu saja. Sorry. So, jadi orang akan hormati kita. Rata-rata manusia. Tapi semalam saya tanya sampai ke sebelah Guangzhou yang lebih makmur, lebih bersih, cantik. Orang baru balik kerja, mungkin penat. Saya tanya seorang lelaki sana, mana tempat metro? Dia tak jawab. Dia toleh tangan dia begitu saja. Kita kata kurang sopan, kurang adab. Tapi kita perlu faham, dia penat kerja. Dia kerja yang mewah. Mungkin dia ada ijazah PhD. Tapi hidupnya macam hamba. Kalau di kampung, orang layan kita. Tak mau bagi kita balik. Tapi di bandar lain pula kan. Kerana budaya adat itu dibentuk oleh sekeliling, oleh keadaan. Jadi saya minat nak tahu adat seseorang itu sejauh mana diubah oleh keadaan, sejauh mana diubah oleh media. Kita tahu media dapat ubah orang 180%, 179.9%. Jadi apa yang boleh ubah kita? Ya. Kita jumpa sesiapa pun, tak perlu tahu bahasa Cina. Orang kata, saya nak belajar bahasa Cina. Saya nak tackle Amoy Vietnam. Saya nak tahu belajar bahasa Vietnam. Tak payah. Saya dulu ramai teman wanita Jepun, Rusia, mana lagi? Vietnam, Laos. Tak tahu sepatah pun bahasa mereka. Dan saya tengok mereka ni suka kita bukan kerana bahasa kita. Budi bahasa kita. Cara kita senyum, cara kita berinteraksi, body language kita, orang dah boleh faham. Dan sekarang kita ada Google Translate. Tak ada masalah. Tapi saya tak suka pakai. Saya suka cuba berhubung dengan seorang. Orang nampak bersungguh-sungguh. Ya. Jadi, di negara ini yang pertama keluar daripada satu pandemik. Mayata berkelimpangan. Jadi saya nak tengok cara mereka. Saya tanya soalan macam mana
bisnes, macam mana susahan, macam mana awak menampung, bagaimana kos hidup di sini, ya, barangan. Jadi ini benda-benda perkara yang saya lumrah tanya. Dan kerana nak tahu sosioekonomi sini. Dan kerana saya orang asing, mereka mungkin rasa kurang malu atau segan untuk beritahu kerana mereka tahu saya tak tahu langsung. Dan mereka beritahu, saya akan tanya gaji sini berapa. Atau kita tanya lebih diplomatik, biasanya orang yang kerja ini dijangka dapat berapa. Jadi saya tahulah. Saya tahu dulu ni Laos paling teruk gaji. 200-300, tak kira lah kerja mana pun. 200-300 gomeng ke apa. Di China ni mereka berniaga. Kerana berniaga ni tak ada dinding. Awak kerja kuat, awak dapat. Awak dapat satu customer, awak dapat pendapatan. Jadi dia tak ada gaji tetap. Tapi kita perangai gaji tetap. Ya? Dan itu tak bagus dari segi syariat kita, sunnatullah. Iaitu mendapat pendapatan yang lebih sunnah. Sebenarnya gaji tetap ni macam mensyirikkan rezeki Allah kepada saya. Kerana kamu dah anggap rezeki kamu selamat. Tapi sebenarnya Allah tak kendaki demikian. Itu sebab kita tengok orang Cina kaya, orang Yahudi kaya. Kita salahkan dia. Ini Yahudi, harga Yahudi. Dia boleh jual harga Yahudi bermakna ada orang beli, bayar harga Yahudi. Birkin bag, Gucci bag, berjuta. Ada jutawan nak beli itu. Tapi jutawan beli bag apa? Takkan bag cokia. Jadi awak buatlah bag jutawan. Awak buatlah perniagaan berjenama. Ini sekarang ada tong gas nama pemirah. Saya pun tak tahu. Saya ketinggalan. Baru semalam orang beritahu saya. Allahu Akbar. Itukah adat hidup kita? Itukah kita seronok? Pemikiran Jack Ma, prediction, future education. Saya perkara biasa tuan. Prediction, Elon Musk, Carl Sagan. Saya baca Isaac Asimov. Lagi dahsyat. Dia punya cara membaca fenomena manusia. Kadang-kadang saya bukan cara apa. Saya bila tengok satu video atau buku, saya dalam 5 saat tentukan apakah saya perlu habiskan 1 jam tengok video tu. Mana saya buat conclusion dulu. Ini video ada tak beritahu saya benda yang baru. Macam semalam, ada satu tajuk kata bahawa seorang saintis pemenang Nobel kerana web teleskop menjumpai satu perkara yang aneh. Web teleskop ini dia boleh pandang jauh ke dalam angkasa kepada 500 juta tahun selepas Big Bang. Okey. Usia alam ini atau universe, atau tak boleh kata alam ini kerana alam lebih luas. Kalau tahu kita hanya Big Bang ini. Big Bang ini berusia 13.7 bilion tahun. Faham? 13 kali bilion dan 0.7 kali. Mereka boleh tengok galaksi. Web teleskop ini ada cara mereka. Dia infrared. Dia ambil cahaya yang mata tak boleh nampak. Dan ada cara dikira dengan satelit di bumi. Satelit lagi satu, Hubble teleskop. Mereka boleh buat triangulation dan ambil masa. Berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Mereka boleh dapati galaksi itu kelajuan cahaya, iaitu balik masa. Bila lebih jauh, lebih balik kepada masa, sehingga 13.2 bilion tahun. Iaitu terlalu muda bagi Big Bang. Tapi galaksi itu terlalu besar. Dan galaksi kita dikatakan ambil berapa bilion tahun untuk terbentuk begini. Jadi mereka kata pelik. Bagaimana ada galaksi lebih tua daripada Big Bang? Jadi seorang ahli sains Nobel mengatakan kemungkinan dia adalah daripada Big Bang sebelumnya. Itu menarik. Dan bercanggah dengan pendapat Apek berapa hari lepas. Apek berpendapat bukan. Itu balik kepada masa permulaan. You faham tak? Dia membalikkan masa kerana lagi jauh, dia lagi cepat beredar. Bermakna ada sesuatu menarik. Mereka kata dark matter. Saya bukan kata tak setuju. Saya terbuka pada idea lain bahawa dia mungkin balik kepada black hole secara kita dalam black hole. Sebenarnya kita dalam black hole lagi satu dan kita laju lagi itu nak meletup daripada black hole ini, dan apa yang kita nampak di luar ialah balikkan masa. Balikkan masa makna itu galaksi yang akan sedut balik masuk black hole. Tapi sebenarnya dia lebih jauh, dia terbalik.
kita berada dalam masa yang terbalik. Black hole within black hole. Nur ala nur. Jadi, boleh sekarang kita boleh main teori, mana tahu Apek menang hadiah Nobel, cuma Apek tak boleh buktikan cara matematika. Yang menang hadiah Nobel, dia buktikan cara matematika. Bukan main spekulasi kualitatif saja, mesti kuantitatif. Itu sains. Itu bidang Apek, alhamdulillah. Itu sebab Apek boleh tahu apa itu palsu ke tidak. Dan Apek boleh tolak sihir, Apek boleh tolak itu khurafat, tahayul, kisah anak Tuhan. Kerana kita tahu beza antara, kita sebut cara kasar, rasional dan tidak rasional. Islam rasional, Islam siuman. Tapi sayangnya adat orang kita menyebabkan kita boleh lihat mundur, ke belakangan, ke bawahan. Kerana dia asyik perlu adat dia. Saya tak mau sebut lebih, nanti orang melotok, orang melator, tongges melayang. Ya. Kerana orang kita bila dah paut satu adat itu, yang saya suka tengok adat orang tu, sejauh mana dia paut adat itu. Dan bagaimana pemikirannya boleh diubah. Di atas tangga tu, macam mana dia boleh sampai tangga. Ya? Macam mana adat seseorang tu berubah. Boleh tak kita pegang pada kata seseorang? Tak kira dia siapa. Ya? Jadi, itu adat manusia. Ya? Kadang saya kata, kadang ayat-ayat tentang kiamat, bukan mengenai kiamat, dia kehancuran sa'ah. Kita kena baca ayat itu dengan betul. Apabila sa'ah ni orang tafsir sebagai the last hour dalam bahasa Inggeris. Tapi tidak ada makna lebih. Tapi orang kata sa'ah itu, okeylah, waktu terakhir. Sebenarnya waktu terakhir kita kerana disebut masa itu ibu pun tak kisah anak dia. Suami tinggalkan isterinya. Mana waktu awak kedatangan sa'ah lah. Ada tak orang mati dia tak tinggalkan isterinya dan sebagainya? Masih belum saat lah di hembusan terakhir. Tapi bila dah rentas masuk hembusan terakhir, wallahualam, tapi kita cari deskripsi sedemikian. Contoh dalam sains. Itu bagi orang belajar sains saja tahu. Bila sesuatu tak ikut definisi, dia ditakrifkan belum sampai definisi, belum sampai keadaannya. Kadang you mendeskripsikan satu keadaan. Ini sains, ini tak boleh main spekulasi kerana kita tak cukup sains. Kadang kita pergi belajar sains. Macam saya nak sampai satu tempat. Saya tanya satu pak guard ke polis ke, saya kata mana hajau, saya nak pergi hajau center. Dia pun cakap, inilah hajau, semacam kita kata Lembah Kelang. Tuan, saya nak pergi Lembah Kelang ni. Apa dalam Lembah Kelang lah? Lembah Kelang mana? Pelabuhan Kelang. Oh, Pelabuhan Kelang. Jadi definisi belum sampai. Kita kata tak sampai. Aku tak percaya ni. Dah sampai. Bukan, ini cahaya. Jadi kalau saintis, jangan kaji, okey, cahaya. Apa definisi cahaya? Okey, Tuhan. Apa definisi Tuhan? Ayat Quran. Apa definisi ayat Quran? Jadi ini dinamakan epistemologi. Atau etimologi. Tapi epistemologi adalah satu cabang linguistik oleh Sokrates, Aristoteles, zaman Yunani 500 tahun sebelum Masihi sudah meletakkan, mencatatkan. Tapi saya percaya semua peradaban mencatatkan. Semua tamadun, termasuk tamadun Melayu. Yang lebih lama daripada tamadun Cina. Tak apa. Ikut kajian. Tapi orang kita lebih suka syok. Lebih suka seronok. Tak maulah, saya tak mau bincang perkara-perkara yang dah boring. Sekarang kita jelajah. Alhamdulillah. Apek semalam dah buat keputusan. Ya. Kalau datang tiket tu, Apek pergi Hong Kong. Kerana mahal. Dia RM120 tiket. Bolehlah pergi sini, tapi nak duduk sana. Dia dalam RM200-300 satu hari. Tapi yang lebih penting, kawan sana. Kalau pergi seorang merayu, tak syok lah. Pergi mana-mana kan. Apek datang sini pun, dan kawan tu pun ajak Apek datang kerana tak syok lah seorang. Tak ada orang nak cerita. Kan? Takkan kita asyik cerita dengan ramai-ramai saja kan. Mana teman duduk, teman bilik kita. Untuk kita bersua, berjenaka. Manusia macam tu. Berseloroh. Jadi, kat Hong Kong ni ada kontak dan dia ada company dan mereka ada perbincangan. Jadi, seronok lah. Bukan kita makan saja, kita jalan saja. Tentu dia nak bawa saya atau saya berpeluang pergi tengok
Pulau Hong Kong, tapi mesti ada mesyuarat. Jadi itu rasa bertujuan lah. Katakan saya pergi Mekah. Lebih baik kalau saya ada kontak di sana. Saya pergi sana, nanti lepas umrah ke apa, tawaf ke, saya pergi jumpalah raja ini, raja itu. Sama macam saya pergi Brunei, saya pergi Singapura, Indonesia, Mexico. Ada universitas jemput saya berceramah. Jadi kita rasa, dan mereka mensubsidikan perjalanan kita. Ya, bukan sangat kos duit kita ada, tapi kita berkira supaya lebih panjang, tapi kita sanggup menyerahkan segalanya apabila diperlukan Allah atau keadaan. Itu tindakan saya. Jadi saya ada rancangan. Orang sangka apa ni, tak ada rancangan, mana duit. Saya ada pendapatan daripada kerjaya, saya dah maklumkan. Dan memang bukan senang. Orang sangka, senang ni apa buat. Awak sangka senang. Dan ini sekarang saya sampai Gangjau ni, sepatutnya boleh jadi billionaire lah saya. Kalau saya tahu barang sini punya potong harga, bukan begitu. Kena kaji. Dia sangka Cina Yan Nun Alim bagi awak potong senang lah. Katakan apa punya ilmu boleh bagi orang lain potong lah. Tak haram hasad dengki atas ilmu dan kebaikan. Tapi bukan senang nak potong seorang yang ada 4 dekad pengalaman berkomputeran. Dia sangka itu Bitcoin ke blockchain senang memotong Apek punya itu cache memory punya programming. Apek punya COBOL programming, C programming, assembler programming. Bukan senang memotong Apek. Apek tahu kerana ini bidang Apek pernah bertembung pelbagai pahlawan lain dalam bidang IT. Apek pernah kalahkan. Bukan kalahkan, Apek pernah tunjuk cara pintas, cara hacking yang orang lain tak tersangka. Kerana daripada bukan kehebatan sendiri, tapi kerana pengalaman kita dah lalui. Macam di Guangzhou ni, sesat jalan sini kena marah sana ke, tengok perangai orang. Jadi kali kedua datang sudah tahulah ini tempat mana, ini tempat mana. Tapi bukan bermakna kita ikut adat sebelum itu dan tak mau pergi lagi tempat. Orang kata ada lagi tempat baru, pergilah. Mau tengok kah ini ada buka baru, pergilah tengok sekejap. Macam Imbi Plaza juga. Lepas tu tengok cara dia berniaga. Okey, begini. Lepas tu tengok harga. Lepas tu kita fikir berbandingan. Jadi itu cara kita guna akal, tentu sekali akal. Tapi itu cara kita. Tapi bagi Apek ni fikir lebih panjang. Saya bukan main potong saja. Saya nak buat kawan dulu. Kita buat kawan. Kita bina nama. Bina integriti lah kita kata. Orang boleh percaya. Kalau orang tak boleh percaya, ni cakap macam Jack Ma ni. Taklah serupa Ma Huan lah. Jack Ma Huan. Jadi, bila orang percaya kat kita, macam Apek ni. Banyak orang troll Apek, tinggalkan Apek cakap sihir ala. Sihir tak betul. Kiamat itu salah. Apek cakap dari segi akademik, apakah menjatuhkan akhlak Apek? Apakah merosakkan akidah Apek? Atau Apek merosakkan orang? Apek mentonggeskan orang? Jadi, kita lihat pada seseorang itu pada bukan keadaan. Kita mesti tahu meletakkan seseorang. Apakah ini soal akhlak, apakah ini soal macam itu kawan saya Kamako. Saya tak tahu dia akan komen. Saya gambar dengan Amoy. Macam apa ni lu tak ada gambar dengan ulama? Sini ada alim ulama. Kalau ada alim ulama pun saya bergambar. Tapi soalannya, kamu pergi berdakwah dengan alim ulama buat apa? Kalau Apek ni tak suka alim ulama. Kerana Syekh Sufi Apek kata tak ada alim ulama dalam Islam. Awak semualah alim ulama. Awak semua. Kerana bila kita ada alim ulama, kita berhenti belajar. Ustaz ada. Ustazah dah ada. Dengar saja cakap ustazah. Cukup kita berhenti belajar. Ni doktor ada. Tak payahlah fikir. Ni menteri ada. Tak payahlah susah. Ni menu ramah ada. Jadi kita ni, hidup kita tak sepenuhnya. Tujuan hidup kita tak capai apa yang sebenarnya fitrah kita nak. Kita nak menjelajah. Kita nak jalan. Dan sambil jalan tentu sekali alamat. Mahal lah Hong Kong. New York. Mahal. Apek masih ada visa 3-4 tahun lagi pergi Amerika Syarikat. Boleh terbang sekarang. Yalah 2-3 ribu ringgit. 4 ribu ringgit lah. Dia $1,000. 4 ribu ringgit. Lepas sampai sana, lu tahu itu kopi. Lu kena kasih tip tau. Kopi dia saya beritahu dia terus terang lah. $5. RM20. Lepas tu lu kena bagi tip sekurang-kurang 10 sen. RM22 satu minuman. Mana ada menu ramah.
Mesti lu makan apa? Pergi 7-Eleven dia. Lalu beli yang bungkus punya lah. Kurang-kurang pun lah, saya cakap lah RM10 lah. Satu hari lu makan sambil diet pun lah, RM20. Lepas tu tidur mana? You kena cari pekerjaan. Jadi saya sanggup untuk basuh pinggan ke kerja. Tapi nasib baik, Alhamdulillah, saya ada kawan sana di Boston. Saya ada kontak di sana. Satu lagi dah sesat, saya pernah tolong dia, orang Ghana di Atlanta, Georgia. Mana pergi tu Adam daripada Ghana. Dia mesti sudah establish sana tadi. Boleh duduk sana, awak ada kawan, awak ada mana kos belanja tak ada. Ya, dan dia boleh jadi kontak untuk carikan awak kerja ke apa ke. Jadi, dan saya baru teringat, saya ada kawan sekolah. Dia sekarang seorang pakar bedak otak. Mahal gajinya dia. Dia kata anytime di Texas. Detroit ke mana. Anytime, brother. Dia follower saya dalam Facebook. Jadi ada orang kata, apa bikin apa? Saya fikirlah. Lu sangka saya dulu liam kah? Ya, habis dulu liam mana syok. Besok kita mati tuan-puan. Hidup kita sementara, kita tahu kan? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun dah. Lepas tu pergi 20 tahun dah, 30 tahun. Dr. Mahathir Mohamad tuan, kita salute dia. 97. Orang kata sepatutnya nyanyuk, tak nyanyuk lagi. Menunggu Anwar di mahkamah, sepatut Anwar jangan lawan dia lah. Biarkan dia bukan ancaman lagi. Ini perangkap singa tua. Singa tua ni dia tak larat. Dia nak kamu masuk gua dia. Anwar, listen to me Anwar. Forget it. Anwar, keep your premiership. Awak jadi Perdana Menteri, jaga rakyat. Turunkan harga. Susah nak turunkan harga lah. Tak pernah harga barang turun. Tunjuk saya sekali dalam sejarah manusia, harga barang turun. Barang elektronik boleh lah. Makin ada meluasa perkomputeran. Kita sini datang nak cari robot tau. Kerana kita tak mampu mengupah orang pekerja ke untuk balut. Ni kawan saya ni, dia nak beli robot. Saya cakap saya boleh bikin robot. Dia kata tak ada masa. Okey, lu beli satu robot, lepas tu saya kaji itu robot untuk bikin robot kedua. Okey, itu boleh. Inilah cara apa hidup, cara dia hidup. Ya, tapi kita dah tak boleh pakai manusia dah. Dia terus slow. Perangai dia cakap itu pekerja, dia rasa tak mau kerja, dia tak mau kerja. Dia kata hari ini makcik aku hari ini anak saudara aku kahwin hari ini aku ada orang datang lawat. Ini sama pergi umrah kah? Dia tak datang kerja. Robot tak ada hari cuti. Dia 24 jam. Itu sebab kita datang sini cari robot. Macam-macam robot. Robot set tak ada lah. Saya cari tak ada. Mungkin cari kat lain tempat. Ya. Jadi, pelbagai robot kita tanya boleh buatkah? Lu betul boleh buat lah. Mai kong Taiwan, Shanghai Chou dak mai. Dia kata boleh. Lu kasih apa cincau lah dia boleh buat. Dikasih harga. Kita mau test ini robot. Guangzhou saja mah. Dia test itu robot, kasih itu barang. Tengok dia boleh lipat semua kah? Lipat kain. Ada lipat kain. Ada yang macam-macam lah. Kerana manusia ini dia makin memiliki sesuatu untuk dijual. Kalau dia tak bikin benda baru, benda lebih baik, benda lebih murah, awak tak boleh hidup. Jadi Guangzhou sini, saya tengok inovasi. Saya kan tanya sana, mereka kata, Amoy tanya, lu mau cari apa? Saya mau cari barang baru punya lah, terbaru punya. Orang belum tengok lagi. Saya mau jual. Adalah saya tengok satu dua, tanya harga. Terus saya fikir boleh buat sendiri. Atau dia lagi cantik, kita tak boleh buat sendiri, kita beli dia punya. Kalau boleh buat sendiri, kita buat sendiri. Kalau boleh, kalau sempat. Kalau tidak, kita beli seberapa harga? Alah RM10, RM20, kita beli saja dia punya USB. Contoh, yang latest, yang tinggi kapasitas. Power bank. Ada orang sudah nak tempatkan saya. Tapi saya belum bersedia jual. Boleh beli kat Shopee, no problem. Saya tengok harga. Kalau saya potong harga 10-20% masih saya tak minat. Sama potong harga 50% baru saya minat. Tapi main-main sajalah mungkin untuk nak tahu selok-belok saja. Mana tahu kita programming tak jadi. Tapi Alhamdulillah nampak dia. Bidang programming saya sampai matilah. Tak ada habis dan saya punya itu pedang ninja itu tak boleh simpan lah. Mesti kasih asah lah. Kerana ini saya punya skill set. Ini saya punya kepakaran. Kerana ada banyak benda perkomputeran orang biasa tak tahu. Ini fardu kifayah. Kalau cuci meja lu tahu lah. Masak nasi hainan lah. Lu boleh tahu lah. Sup. Apakah ubat kalau orang itu ada itu. KJ tahulah. KKM sudah tahu.
Tapi bidang perkomputeran saya sedar ramai orang kita jahil. Saya boleh beritahu ini My Sejahtera tu My Sampah. Orang tak tahu, saya boleh buktikan. Ya, jadi kerana kita lama dalam bidang IT. Garbage in, garbage out. So kita ni jangan tinggalkan fardu kifayah. Lagi satu fardu kifayah ialah Cina Apek. Cina Apek ni satu fardu kifayah. Jadi saya balik, saya dah buat itikad. Kerana saya jalan ni bertafakur. Bukan saya tengok handphone, saya bertafakur. Apa harus saya buat dengan sisa hidup saya? Saya nak tulis buku. Saya nak habiskan buku saya dah 5 bab. Mungkin 15 bab lagi. Lepas tu saya cetakkan. Jangan fikir royalty ke, untung ke, mungkin didermakan ke. Tapi saya nak sejarah hidup saya nak catat secara konotatif. Iaitu tidak ada naratif. Iaitu saya cerita apa berlaku pada saya. Bagaimana saya memeluk Islam, apa yang jadi, ABC, dan saya tak akan bagi naratif. Ini betul ke, itu betul ke. Tak. Jadi buku pertama saya yang bakal tengah fikirkan nak, bila saya balik, kalau saya balik, kalau tak balik saya akan tulis dalam perjalanan. Mungkin di Beijing, mungkin di Tokyo, mungkin di Indonesia. Saya berjanji pada diri saya patut habiskan buku kisah Cina Apek Redon Un secara konotatif, bukan naratif. Lepas tu kalau laku buku kedua baru naratif. Apa tafsiran saya? Apa takwil saya? Apa kias saya mengenai peristiwa ini saya? Kerana takwil kita ini terhad. Takwil kita ini adat. Perasaan kita. Kerana ikut pengalaman kita. Dia ni kurang sopan. Tapi pada Cina, dia sopan. Tiu niama, tiu niasin, ham kalam. Cisin. Itu macam orang Melaka. Hawau, laknat, anjing, setan. Itu beradab kepada dia. Kalau you tak cakap gitu, dia rasa tak mesra. Ya, bodoh di Sabah. Dia panggil mak dia bodoh. Bodoh tekilan kita. Anak dara tu panggil mak dia bodoh. Tapi itu cara mak dia okey je. Jadi dia budaya masing-masing. Jadi kepada saya, kalau saya anggap tu dia ni syirik betul, mungkin tidak. Itu naratif, itu buku kemudian. Itu boleh bergaduh seakan nak. Tapi lebih baik saya akan buat movie saya, buku saya secara konotatif. Konotatif bermakna awak jangan bagi alasan atau natijah atau kesimpulan. Awak cerita saja. Awak jumpa Tuhan ke, awak terjumpa orang ni baca ayat ni ke, lalu awak tindakan tu ke, itu saja. Ikut skrip. Tak ada buat skrip begitu. Tak ada cakap, saya rasa. Apa macam mana awak tahu awak rasa? Saya begitu tekilan. Macam mana begitu tekilan? Mungkin dah tak tekilan sekarang. Jadi, lebih baik jangan ada perasaan. Tunjuk apa yang kamu nampak, berlaku. Itu saja. Oh, dia begitu baik hati membuat. Mana awak tahu dia baik hati? Jadi kita pemerhati. Kita berjalan musafir ni, we observe. Alam ni bersama. Allah begitu rahmat. Macam mana awak tahu? Kita baca balik surah. Macam mana tahu? Dia kata, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh. Dan di antara tanda-tanda kebesaran dia, kejadian langit dan bumi. Kita tengok, oh, bagusnya tanda. Awak perhati tanda apa? Kadang kita tak perhati. Kita main bubur ayat saja. Perhati. Cara apa cakap. Pantai aja ayat dia. Selawat pantai aja. Dia faham ke? Tadi saya dengar seorang ustaz masyhur, saya dah kenal dia, kawan baik. Tapi saya sedih dia pakai satu hadis. Saya rasa ini merosakkan agama Islam lah. Kerana saya dulu agama Kristian dirosakkan. Kenapa? Kerana mereka beratkan Nabi Isa. Mereka akhirkan doa yang begitu cantik. Doa mereka cantik. Tapi last line tu kata, in the name of your son Jesus Christ we pray. Dalam nama anak Tuhanmu. Habis rosak. Begitu juga dengan kita punya amalan kepada saya lah. Semua cantik tau. Bila dia akhir dengan bab Rasulnya. Kena jaga. Dia Rasul Allah. Orang tak faham apa maksud Rasul Allah. Dia pesuruh. Saya cakap postman untuk bagi orang faham postman. Orang marah pula. Tengok tak boleh sampai. Apa tak boleh sampaikan package. Ini package-nya. Postman nak sampaikan package ni. Orang tak faham. He is nobody. Dia bukan siapa. Cara Allah cakap kepada Nabi ialah kamu bukan apa-apa. You are nothing to me. You faham tak? Saya boleh musnahkan kamu. Ini ayat dia. Jangan kamu menyimpang. Jangan kamu mengubah
Nabi Isa diberi amaran. Ini tafsir Dr. Hani Achan. Awak, menurut Dr. Hani Achan, tapi saya percaya benar, kalau tidak kita tak tibai dia. Banyak orang nak tibai Dr. Hani Achan. Dia sebut, hanya seorang saja ditegur dalam Quran secara nama. Bukan Abu Lahab. Abi Lahab itu lain. Dan tak mungkin Abi Lahab ditegur begitu kerana dihumbam masuk neraka. Padahal dia masih hidup 10 tahun. Fir'aun boleh. Dia dah meninggal. Ya, Ad dan Samud boleh. Karun boleh. Tapi yang masih hidup, Abu Lahab, bila Allah cakap, tabat yada Abi Lahab wa tab. Betul ni Achan kata ini rujuk lain. Tak ada ulama lain kata rujuk lain. Kerana tak mungkin mengkondemkan, menghumbang seorang masuk neraka semasa dia masih hidup. Jadi 10 tahun katakan dia ada kebebasan, betul tak? Dia ada ikhtiar. Katakan dia beriman. Dia berucap. Atau dia kata aku beriman, aku bertaubat. Mana gagallah sunnah dan syariat Allah. Kerana syariat Allah yang membenarkan sesiapa pun bertaubat. Ini janji Allah. Kamu boleh bertaubat anytime. Tiba-tiba kata pintu taubat bagi kamu tutup. Tak boleh. Tak ada ayat sedemikian. Jadi surah Abi Lahab itu adalah mengenai benda lain. Jadi Dr. Hani Achan tafsirkan mengenai tangan-tangan, mengenai siapa yang teman wanita yang kata dikecam oleh Allah. Ya, apa saya nak cakap tadi? Mengenai postman. Jadi hanya Nabi Isa saja disebut cara nama dalam seluruh Quran, tak ada manusia lain disebut wahai Isa ibnu Maryam. Apakah benar kamu menduakan aku, menyatakan menyembah kamu sebagai anak dan ibu kamu sebagai isteri Allah, teman Allah. Jadi Nabi Isa jawab, dan menarik cara dia jawab. Bermakna kepada Allah, awak jangan main-main. Awak postman. Begitulah kalau saya nak cakap percakapan Allah, tapi manusia orang nak belasah apik ni. Biarlah, anggap apik ni tak adalah. Apik ni narrator, komentator. Baca balik ayat tu 15 kali. Allah beritahu pada postman-postman ini kerja kamu, sampaikan risalahku. Dan kamu ini Isa ibnu Maryam. Betulkah kamu cakap ini? Isa kata, subhanakallah. Engkau boleh musnahkan aku, begitu juga. Engkau boleh cabut urut leher aku. Baca balik. Engkau boleh matikan urat aku masa itu. Tengok cara Allah membelasah sesiapa pun tak kira. Aku pilih siapa aku kehendaki. Kalau kamu lakukan demikian, kami akan musnahkan kamu. Ganti kamu dengan orang lain. Postman lain. Ini cara saya bagi naratif Allah. Tapi kalau orang belasah, saya amat sedih. Saya bukan soal tarik balik, sudah sebut. Saya nak orang faham seperti mana saya faham. Itu aja. Tak wajib engkau ikut. Tak merosakkan iman. Rukun iman sudah ada. Okey, sekian sajalah. Ini cerita adat saja. Bila kita nak stop, baru dia berhenti mesin dia. Apa saya ada idea nak buat apa? Apa boleh tolong? Apa tolong sendiri pun. Apa nak buat apa? Ceritalah apa idea ni. Saya baca dan tak semestinya saya setuju. Ini adat saya. Cina. Lu cerita saja. Ini masalah kita lah. Kita taklah cerita mau jumpa-jumpa. Sorry. You kena bagi ta'aruf. Mukadimah. Saya buat keputusan. Berbaloi ke tak berbaloi berjumpa. Kadang-kadang dia tak masuk bidang saya. Dan kadang-kadang tak sesuai. Dan kalau anda tak dapat berkomunikasi. Atau tak sanggup. Saya tahu masalah kita. Tak. Ada kawan baik saya. Dia kena berdepan baru cerita. Dalam telefon pun tak boleh cerita. Saya kata ceritalah. Lu mali Sepang lah. Saya kena pergi Sepang. Lu mali Kampung Pandan. Awak cerita dalam satu ayat apa sebenarnya? You nak pinjam duit ke? You nak bisnes makan ke? You nak buat buku ke? You nak buat satu seminar ke? Jadi kita boleh tahulah. Okey. Ini cara dunia berhubung. Maaf kerana mungkin kita tak terdedah pada dunia. Kelantan boleh. Orang yang bersempadan negeri jiran boleh. Kelantan. Terengganu tak boleh. Pahang tak boleh. Selangor dia berdepan dengan siapa? Indonesia. Mungkin boleh. Perlis Kedah boleh. Penang boleh. Singapura boleh.
Orang pernah pergi luar negara campur dengan orang. Boleh. Kalau dia sama sendiri saja, dia tertutup. Sorry lah, saya tak dapat layan. Bahasa macam tu kan, saya dengar. Ya, orang cakap kita kasar ke apa. Tapi anda nak saya berpura-pura ke? Do you want me to pretend, berpura-pura, tak apalah encik, tak apa. Kita baik cakap, tak nak. Habis kita, jangan buang masa anda. Ya? So, itu saja. Kalau nak tanya apa, boleh tanya. Tanya dengan cara baik, apa jawab lagi baik. Dan ada pertanyaan orang tentang perlu ke surat Bakah Sinun. Saya ceritalah kerana saya tahu. Saya dah datang sampai sini. Alhamdulillah. Jadi saya ceritalah apa berlaku. Saya tak ada sembunyi apa-apa. Saya tak ada takut apa-apa. Ya memang berlaku cemas sikit. Tapi saya bersedia tu. Tapi saya sangka baiklah. Dan saya no problem. Kerana kita dah tahu maklumat. Kita dah baca undang-undang tadi. What's the problem? Kalau ada problem kita akan tanya balik. Lu ikut undang-undang mana? Ya? So ilmu perlu, fikir perlu, usaha perlu, tapi di bawah amanillah, di bawah jagaan Allah, kita itulah perlu ada ilmu. Apa ada ilmu lah? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita cakap apa ilmu pada kita ialah bimasya dan kehendak dia. Dan kita mohon Allah tambahkan kita ilmu yang lebih baik. Allah pertemukan kita dengan orang yang lebih baik. Allah pertemukan kita tanda dia. Dan apa pun berlaku, kita serah kepada Allah. Saya serah kepada Allah. Apa pun berlaku. Kerana kita tahu akhir kita. Ini yang bagusnya. Dan kita tak ada impian selain daripada akhir kita. Kita tak ada mimpi yang aku nak selama-lamanya. Mana ada tuan-puan. Aku nak cinta abadi. Tak ada. Tak ada. Tosalah. Habiskan masa. Bazirkan masa menunggu benda yang tak datang. Mengharapkan benda yang tak jadi. Banyak benda boleh jadi. Awak kena belajar adat baru. Tinggalkan yang lama yang tak membantu anda selama ini. Fikirkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.